الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala limpah kurnia dan rahmatnya, antara yang paling besar sekali ialah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dengan iman ni tak semua orang boleh. Hatta nak kata betapa selektif ataupun memilihnya Allah dalam memberikan nikmat Islam dan iman, siapa pok saudara Nabi pun ada yang tak boleh Islam dan juga iman. Namanya Abu Talib. Pok saudara Nabi, nama lain Abu Sufyan, dapat Islam dan iman tapi ke dia. Pok saudara Nabi lagi Al-Abbas radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Abbas, Abbas ayah kepada Ibnu Abbas, boleh Islam tapi ke dia daripada tu. Tapi kita ni kira-kiranya mungkin tak sambung pun dengan keturunan Nabi, tapi boleh Islam molek-molek ada. Maka ni merupakan satu nikmat yang cukup besar. Sebab apa besar Islam dengan iman? Sebab ni merupakan kunci untuk kita masuk syurga dan jauh daripada neraka. Di mana tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikir, itulah kesimpulan dan juga khulasah, maknanya penghujung dalam kehidupan kita. Kita ni termasuk ambo je kecek lebih-lebih lagi, sebab telinga ambo lagi dekat daripada telinga tuan-tuan. Sejauh mana pun kita pergi, setara mana pun kita tinggi, pada hujungnya sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ambo teringat dulu ketika ambo tengah belajar, ambo ada pergi di sebuah program sebelum berlepas ke luar negara, yang pada masa tu ada panggil beberapa orang speaker. Antara speaker itu ialah ni dia vice president ke presiden Universiti Malaya. Nama dia Profesor Hamdi. Profesor Hamdi, kalau mungkin ada tua-tua kenal. Jadi dia cerita kehidupan dia. Dia kongsi pasal kehidupan dia. Dulu dia ngaji situ, ngaji sini, pas ke Jepun. Jadi zaman dia tu kalau ke Jepun bisa lah. Kalau kita lah ni nak ke Jepun esok boleh kalau ke mana. Mana mudah lah ni. Jadi dia cerita jadi lecturer, jadi naik pangkat masuk pentadbiran Universiti Malaya. Lepas tu dia cerita sampai ujung tu dia kata, walau apa pun hak saya capai dalam hidup saya ni, hak ngelah sekali dia buat dalam slide show dia tu cabai dua, sama ada saya ke syurga atau saya ke neraka. Jadi nak ayat kepada kita, tinggi mana pun kita pergi, gapo pun kita capai di dunia ni, natijah dia dua tu. Kalau tidak syurga, neraka. Tidak neraka, syurga. Dan itulah dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana hujungnya situ. Dan sebab tu dalam bulan lepas bulan apa? Awal lagi tak ingat dia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Dan antara doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang bermaksud, ya Allah, kami memohon syurga dan keridhaan-Mu, dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada neraka dan kemurkaan-Mu yang membawa kepada neraka. Jadi daripada bulan Ramadan tu menunjuk dah kita minta pada syurga dan kita minta jauh kepada neraka. Dan itulah penghujung kepada kehidupan kita. Sebab itulah di dunia ni, gapo pun nak kita ada, mungkin ada setengah orang tu Tuhan beri pakat. Ada Tun Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Doktor, Sepuambo, Tuhan beri Doktor, IR, Tuan Haji. Setengah tu ada Syekh lagi depan. Gapo lagi? Jaksa pendamai. Dah pingat-pingat hak belakang kereta tu. Hak semua tu dia hanya akan bernilai, dan dia hanya bernilai kalau tukar kepada benda hak boleh bawa kepada syurga, dan juga boleh buat kita jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ambo Tuhan bagi
kita kata ujian dan juga anugerah hamba jadi doktor. Jadi bila mana hamba doktor, lagu mana supaya doktor hamba ni boleh bawa ke syurga? Caranya hamba merawat pesakit. Dan hamba ada sedikit ilmu agama, sikit hamba tahu, banyak hamba tak tahu. Jadi hamba kongsi dengan tuan-tuan dan juga tempat-tempat lain. Dan mungkin tuan-tuan sini ada harta, mungkin ada dalam ni jutawan, senyap-senyap, tak isytihar. Kalau isytihar kena juga. Jadi dengan biti tu boleh buat sedekah, boleh buat infak. Maka tu modal tuan-tuan untuk ke syurga. Dan mungkin ada sini ada bakat, bos kepada syarikat ataupun DO ataupun pengarah dan sebagainya. Maka tuan-tuan guna kuasa tuan-tuan untuk kebaikan. Maka tu saham ke syurga. Maka nak ayat kepada kita, itulah gambaran besar kita hidup di dunia. Tapi benda tu belaka tu ialah isi. Tapi kocinya apa? Sebab nak masuk rumah ada anak koci. Jadi apa dia koci dia? Koci dia Islam dan juga iman. Kalau kita sebut pada awal tadi. Maka alhamdulillah banyaknya nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran beberapa kali. Allah Taala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu nak menghitung atau nak membilang nikmat Allah, nescaya kamu tak akan dapat bilang atau kamu tak akan dapat hitung. Sebab apa tu? Sebab sikit dah ke sebab banyak dah? Sebab banyak telajak. Mempunyai selu banyak telajak. Sebab banyak telajak. Sampai kalau hamba tanya lah, cuba bagi satu contoh benda hak bukan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak ada kita, hak bukan mari daripada Tuhan. Acu wiso contoh. Tak ada. Orang nampak ngilip pada dia. Maknanya bukan kata so separuh pun tak ada. Sebab apa? Sebab mari daripada Allah belaka. Gitu. Jadi insya-Allah itu sebagai mukaddimah pertemuan kita pada malam ni, amba ganti malam ni insya-Allah. Jadi pada malam ni amba tak ada kursus berkenaan dengan paru-paru di Hotel Perdana Kota Baru. Jadi kalau hajatnya ni pertemuan kali ketiga amba sini. Biasanya kalau lebih pada sekali tu amba hajat nak buka kitab lah, nak bawa kitab. Tapi muka tak ada kursus, jadi tak ada nak bawa kitab duduk rumah. Jadi disebabkan tak ada, maka insya-Allah pada malam ni amba kongsi secara umum dan juga perkongsian untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan sepanjang pertemuan kita malam ni amba buka sepuluh skala. Kalau tuan-tuan ada soalan ataupun ada cadangan nak tanya apa-apa, dipersilakan insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, amba nak ulang balik benda yang amba rasa paling penting sekali. Hak amba sebut masa mula-mula amba mari sini dulu beberapa bulan lepas. Iaitu berkenaan dengan semaya berjemaah. Supaya dalam hidup kita ni kita jadikan aktiviti harian kita solat fardu secara berjemaah. Kalau dia lunde tak ada lunde tempat lain, tapi yang pasti solat biar berjemaah. Kalau kita berhenti di tempat rehat, contohnya R&R, kita tunggu orang semaya jemaah, ataupun kalau ada orang semaya dah, kita pergi semaya jemaah. Jangan kita jadi rugi, iaitu kita tengok ada orang semaya, kita semaya suku, ke rugi. Dia boleh so, kita boleh so juga. Sedangkan kalau gabung dua-dua boleh 27 kali ganda. Amba rasa hak ni hak paling penting sekali dalam konteks zaman lah ni. Ada setengah orang kata lah ni akhir zaman orang kata. Setara mana wallahu a'la wa wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sebab tu ilmu ghaib. Tapi yang pasti solat berjemaah ialah satu petanda untuk kita pastikan kita istiqamah dalam Islam. Jadi kita jaga semaya berjemaah. Contohnya mungkin ada orang kata semaya jemaah lebih 27 kali ganda. Boleh ke tak kalau kita tinggal semaya jemaah, kita ulang 27 kali, kita ulang 27 kali? Adakah tak serupa ke tak serupa dengan sekali semaya berjemaah? Tidak serupa sama sekali. Sebab solat berjemaah walaupun 27 Nabi sebut, kata ulama 27 tu 27 hak sengoti. Maknanya hak lebih dari segi kualiti, bukan lebih dari segi kuantiti. Maksudnya kalau kita tinggal semaya berjemaah sekali, kita tak boleh dah nak tabung semaya hak kita tinggal. Maka rugi sangat. Tak boleh nak imagine. Allah ni mungkin tak serag apa. Kata tapi ustaz, PT ada 10 skala. Tak, saing ada, anak bini ada, tak serah. Mungkin lah ni tak serah lagi, tapi di akhirat kita akan tengok betapa ruginya sebab tinggal satu fardu berjemaah.
Baik, ni yang mau bagi solusi. Katakanlah ada orang kata kita tinggal di masjid, lepas tu nak buat lagu mana? Solat di rumah bersama anak isteri, tak jadi masalah. Maknanya kita jemaah rumah kalau kita tinggal di masjid lah. Tapi yang pasti solat berjemaah jangan kita tinggal. Baik. Yang kedua, benda hak dalam situasi kita lah ni, hak amun nak setuh sikit. Jadi pada hari tu Kerajaan Negeri Kelantan iaitu MAIK telah mengangkat larangan untuk solat secara rapat. Dulu kena solat jarak dia, dan ni boleh solat rapat dah. Tapi setakat ni kena bawa sejadah. Berapa bawa sejadah wallahu taala a'la wa a'lam. Hamba tak pasti. Itu kena tanya MAIK lah. Cuma dari perspektif hamba sebagai doktor, hamba kata tak ada perbezaan yang jelas dari segi kesihatan sama ada bawa sejadah ataupun tak bawa sejadah. Setakat tu ya. Tapi bukan hamba kata tak payah bawa sejadah. Sebab arah daripada MAIK kata setakat ni bawa sejadah lagi. Maka hak mana bawa tu bawa lah. Barakallahu fikum. Cuma dari segi kesihatan tidak nampak jelas setara mana beza bawa dengan tak bawa gitu. Tapi apapun yang penting, jangan sebab kita bawa sejadah menyebabkan saf kita menjadi renggang. Tu hak mana ayat. Maknanya moga boleh rapat ni, maknanya rapat 10 skala. 10 skala bila? 10 dalam Covid ke? Bukan. Supaya skala-skala hak tahun 2019. Tak kata ingat dah ni. 2019 hak dulu. Sebagaimana kita semaya dulu saf rapat, maka gitulah lah ni. Setelah diangkat larangan untuk rapatkan saf. Hak tu hak kita kena jaga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa hak merapatkan saf, maka Allah akan rapatkan hati-hati mereka. Dan siapa yang berselisih dalam saf, maka Allah akan memperselisihkan hati-hati mereka. Jadi maknanya ni benda penting. Sebab tu ada orang kata masalah saf ni bukan masalah setuh, tapi masalah hati. Kata sebahagian orang dah dekat lah tu. Maknanya rapat saf ni perlu kepada kesatuan, dan daripada saf itulah lahirnya kesatuan ummah. Maknanya daripada awal lagi di start daripada masjid. Itu hak yang kedua. Maknanya kita rapat saf. Katakanlah lo ni ke dia ada trending sejadah tak? Sejadah daripada Masjid Nabi kan, dia buat corak semua Masjid Nabi tu, ataupun sejadah Haramain. Tapi dia punya saraih dia macam sedepok gitu. Kalau kita beli hak tu kan, apa kan kita sorang sedepok gitu. Semaya atas kita sorang. Jadi rugi jangan buat gitu. Ambil sejadah tak ada masalah, bawa lah. Sebab MAIK suruh bawa, kita bawa. Tetapi jangan jadikan sejadah tu sebagai penghalang untuk merapatkan saf. Kita berkata, tapi ustaz nanti dia jijak sejadah kita. Jijak ada satu. Tak ada masalah kalau dia jijak sejadah kita. Tak ada masalah. Yang penting rapatkan saf. Tu poin yang apa? Maknanya jangan kita renggangkan saf. Lagu mana kata rapat saf? Daripada hadis Nabi sebut mankibaihi ila mankibaihi. Maknanya bahu ke bahu dan tumit ke tumit. Kaki ke kaki. Tu definisi rapat saf. Maknanya sepuluh skala lah gitu. Yang seterusnya, kalau dulu hamba tanya, kalau sebelum zaman Covid dulu, lepas pada kita wisale, tempat kita zikir lah, wirid dan sebagainya. Lepas tu ta'imah doa, kita pun mengaminkan doa imam. Lepas pada ta'imah walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna, ada orang sambung taqabbal ya karim. Lepas tu buat gapo? Kalau dulu-dulu kita saleh. Kita saleh. Hari tu Menteri Kesihatan kata boleh saleh ke? Boleh saleh gitu. Boleh saleh dah. Tapi dia katakan ada SOP salam ke? SOP bersalam. Maksudnya kita saleh, tapi lepas saleh basuh tangan. Sama ada guna air ataupun guna sanitizer. Tapi hak moleknya saleh. Itu yang ketiga. Maknanya kalau dulu sebelum ni 2 tahun tu tak ada nak saleh. Bukan setakat dalam masjid, dalam rumah pun tak ada sentuh juga. Setengah orang tu mana orang kata takutnya ke Covid. Tapi dah ni boleh saleh. Maka sama-samalah kita saleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam hadis ada diriwayatkan bahawa bila mana salehnya 2 orang mukmin ataupun 2 orang Islam, maka terampun dosa selagi mana tak cabut persalaman itu. Mana tu cara mudah untuk hapus dosa. Contoh kita rasa hari ni apa banyak dosa ni. Sebab apa banyak dosa? Sebab banyak tersebar berita palsu. Contoh jadi bagaimana nak menghapuskan dosa tu? Antaranya saleh. Saleh bila hak mudah? Saleh lepas daripada semaya ataupun sebelum semaya. Lepas tu basuh tangan. Tak ada masalah.
Jadi maknanya kita kena praktikkan baliklah hamba kira. Ada setakat ni masjid hak hamba pergi, hak poin ni hamba pun ingat semua. Maknanya yang pertama sekali untuk rapat saf, yang kedua untuk salam balik. Sebab apa? Sebab dia menghapuskan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama kita. Dan adat kita orang Melayu, orang Arab mungkin lain, tapi cara orang Melayu. Orang Melayu ni kalau dia kelebihan dia lemah lembut, beralus, berlapik. Tu kelebihan orang Melayu. Tapi dia punya kelemahan dia, bila dia terasa hati, dia tak kecek depan, dia kecek belakang. Kecek belakang. Dan biasanya bila kecek belakang tu, bila jumpa tu jadi cetung lah. Dan biasanya ada orang kita untuk menghilangkan percetuman. Nak menghilangkan percetuman tu, cara dia kan biasanya. Cara dia saleh. Juga gitu. Berasa lah biasa gitu ada orang kita. Jadi makna kata saleh tu sendiri, selain pada menghapuskan dosa, dia boleh mengeratkan balik ukhuwah sesama Islam. Maka mungkin dua tu kita boleh pergi balik. Yang pertama, solat jemaah jangan tinggal, rapat saf dalam solat. Dan yang ketiga, saleh selepas daripada solat ataupun sebelum solat dan sekitarnya. Baik. Jadi yang kedua, berkenaan selain daripada solat, nak sebut sikit berkenaan dengan majlis ilmu, berkenaan dengan majlis ilmu. Jadi kira-kira kita di Masjid Lunde ni ialah masjid hak keempat tertinggi dalam Islam. Hak nombor 4 tinggi dalam Islam, Masjid Lunde ni. Kata ayolah ke ustaz, ayolah nombor 4. Hak mula-mula sekali masjid mana? Masjid lama kat dalam mikir dia, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabi. Masjid Madinah ada banyak masjid, tapi Masjid Nabi ataupun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid tertinggi dalam agama kita, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Mukillun dia. Betul ya Allah ke ustaz? Ya Allah sungguh. Sama tarahlah dengan masjid-masjid lain. Masjid negara, masjid negeri, Masjid Ar-Rahman, Kebebasan, Masjid Dubai, Masjid Eropah, Amerika, semua sama taraf. Duduk nombor 4. Jadi hak bezanya mana? Hak bezanya pada pengisian masjid itu. Dan di antara pengisian sesebuah masjid ialah majlis ilmu. Sebab tu alhamdulillah dan tahniah kepada kita semua, sebab kita menganjurkan bagi pihak masjid dan kita menjadi orang yang berada dalam majlis ilmu. Sebab Nabi kata orang yang ada dalam majlis ilmu ni dia tidak akan rugi. Orang yang ada dalam majlis ilmu ataupun terkait dengan ilmu tidak akan rugi. Dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamisah fatahlik." Yang bermaksud, mulakan harimu sebagai guru atau penuntut ilmu atau pendengar atau pencinta ilmu, dan janganlah kamu jadi golongan yang kelima, kamu akan binasa. Daripada hadis tu kita belajar orang yang ada kaitan dengan ilmu dia akan untung semua. Hak paling untung sekali hak jadi cikgu. Kamu duk berasa ramai cikgu dalam masjid ni. Tak. Kalau sekarangnya berkali 90%. Kau lebih lagi. Tak. Mana ramai cikgu. Mana kira-kira profession tu hak paling mulia dalam konteks ilmu. Kita kata, tapi ustaz kita ni tak layak nak jadi cikgu. Tak apa, jadi pelajar ataupun penuntut ilmu. Kata, saya pun nak belajar pun payah nak lekat. Gol lain lekat, tapi kalau belajar payah nak lekat. Jadi pendengar ilmu ataupun hak jod dengar. Atau kita kata dengar apa payah juga. Dengar lagu boleh, dengar TV boleh, tapi dengar ilmu payah. Kata payah ustaz. Tak payahlah dengar ilmu ni memang tak jadi semua. Maka jadilah muhibban, pencinta ilmu. Mana habis-habis dok kita sayang kepada orang-orang hak tadi, maka kita akan beruntung. Tapi jangan jadi golongan kelima. Nabi kata kita akan binasa. Maka poin dia, jangan kita pisahkan diri kita dengan ilmu. Biar tiap-tiap hari ada benda semua kita boleh. Sama ada benda baru ataupun kita ulang kaji benda hak lama dah. Contohnya zaman ni kan mudah. Ada YouTube, ada Facebook, WhatsApp, apa lagi? Instagram. Ada ke dalam masjid ni hak tak ada Instagram?
Ada Instagram lah, kau kali tak? Mungkin ada orang betul tak suka ada Instagram, ada juga Instagram. Nak katanya biasa nak Instagram dah ni. Jadi semua medium-medium tu memudahkan kita untuk mendapat majlis ilmu. Katakanlah kita tak ingat ada ustaz ngajar mari dulu, boleh buka Facebook. Ada rekod dia. Masjid London nampak ada rekod molek. Jadi maknanya kita boleh ulang kaji balik. Ataupun kita duduk luar tapi rasa macam nak tahu apa dia ngajar malam ni, terus boleh tengok live stream contohnya. Jadi benda ni sebenarnya memudahkan kita dan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tak ada ilmu dalam seharian kehidupan kita. Itu juga antara cara untuk kita jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Thalib karramallahu wajhah, disandarkan kepada beliau. Dia kata, orang yang beruntung bila hari ni lebih baik daripada semalam. Orang yang rugi, orang yang hari ni serupa je dengan semalam. Mudah tolong, serupa. Dan orang yang celaka bila orang yang hari ini lebih buruk daripada semalam. Dan untuk kita ngelak daripada jadi golongan tadi, nak jadi untung, cara dia ada ilmu. Tiap-tiap hari tu ada semua input ilmu. Sama ada benda baru atau kita ulang kaji benda-benda hak lepas dah, hak ustaz-ustaz ajar dah. Maka tu insya-Allah untuk kita jadi orang lebih baik dengan cara kita mengaitkan diri kita dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia ada mengkhususkan malaikat. Ada malaikat hak khusus, hak cari orang-orang hak ada dalam majlis ilmu. Daripada hadis yang lain, hadis hak agak panjang. Maknanya malaikat ni cari atas muka bumi ni mana hak ada majlis ilmu. Maka bila dia sampai situ, dia duduk situ, kita kata sampai majlis ilmu tu bersurai. Lalu diangkat nama-nama orang yang ada dalam majlis ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya suatu keadaan hak cukup mulia. Contohnya katakanlah nama kita disebut oleh Perdana Menteri dalam parlimen contohnya. Kita seragana. Sera suka ke sera bangga? Dua-dua, suka dan bangga. Sebab apa? Sebab nama kita disebut dalam parlimen contohnya, disebut dengan cara yang baiklah, bukan disebut untuk dikutuk. Maka ni bukan setakat disebut di parlimen, tapi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mulianya orang hak duduk dalam majlis ilmu ataupun orang hak ada kaitan dengan ilmu. Nak kata besarnya kelebihan ilmu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, kita baru habis Ramadan. Jadi biasanya kalau habis Ramadan, biasanya kita bincang apa dia nak buat lepas daripada Ramadan, ataupun orang Arab panggil sebagai maza ba'da Ramadan ataupun ma ba'da Ramadan. Lepas pada Ramadan ni nak buat gapo? Moga habis Ramadan. Tak okeylah kita puasa 30 hari tu habis gitu je. Ataupun kita qiyamul lail tu hari tu lah, tunggu tanggit. Maknanya 10 malam tu penuh kita di masjid contohnya. Lepas tu masuk 1 Syawal habis gitu je. Ataupun mungkin ada hari tu tadarus Quran. Masjid ni ada tadarus Quran pagi-pagi. Ada, insya-Allah. Berapa bulan teh? 2 bulan teh. Aku faham lah. Hak biasa mana ada ekstra tu. 2. Jadi tu kita buat bulan Ramadan. Mantaklah habis Ramadan, habis dengan gitu. Maka kata ulama, wala takun ramadaniyan walakin kun rabbaniyan. Maksud dia, janganlah kita jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Tuhan kepada Ramadan, kata ulama. Maknanya nak tahu setara mana Ramadan kita ni jadi ke tak jadi, kita tengok lepas daripada Ramadan. Hak pada dekat sekali Syawal lah, iaitu bulan ni. Itu nak tahu kualiti Ramadan kita. Mana jadi setara mana, kualiti setara mana, tinggi setara mana, kita tengok lepas daripada Ramadan. Sebab tu juga kata sebagai ulama ni, untuk peringatanmu jugalah, tanda amalan seseorang itu Allah Ta'ala terima ialah dia tu jadi berubah lepas daripada dia melalui fasa tu. Contohnya mungkin ada tua-tua sini awak haji dah, haji dah. Jadi kata ulama, bukti haji kita tu Tuhan terima bila mana kita balik haji, kita jadi orang baru, kita jadi orang baru, kita jadi orang lebih baik sebelum daripada kita buat haji. Begitu juga Ramadan.
Lepas daripada Ramadan, kita jadi orang lebih baik sebelum daripada Ramadan. Sebab tu bila mana kita nak tanding ni, kita bukan tanding orang lain, bukan tanding dengan Tok Imeh. Nama tanding dengan Tok Imeh. Tok Imeh hafal 10 juzuk. Oleh kita kena kacau 11 juzuk. Betul tak? Lepas tu tak jadi, okey, pakai tak pergi masjid lah. Contohnya. Kita jangan tanding dengan orang lain. Kita tanding dengan diri kita sendiri. Tanding dengan diri kita sendiri. Katakanlah sebelum Ramadan dulu, kita tak start hafal Quran. Lepas Ramadan ataupun dalam Ramadan, kita start hafal Quran. Kata tak nak hafal surah Baqarah. Siapa suruh start Baqarah? Start dengan Qul huwallah, ataupun Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kita tanding diri kita sendiri. Kalau sebelum ni memang kita tak aja turun qiyamul lail. Kata orang luar haram turun qiyamul lail. Maknanya kita tak aja turun qiyamul lail. Tapi lepas daripada Ramadan, kita start dah qiyamul lail. Paling kurang sekali seminggu, ataupun habis-habis terik sekali sebulan. Tak boleh sekali sebulan ni. Untuk dia sendiri juga. Jadi tu kita nak tengok indikator kita lepas pada Ramadan. Tengok pada diri kita sendiri, jangan tengok pada orang lain. Dan sebenarnya banyak masalah yang berlaku pada hari ni sebab ramai orang dia banding diri dia dengan orang lain. Banding diri dia dengan orang lain. Dan ni antara masalah yang berlaku dalam social media. Dia tengok, oh dia ni post gambar, banyak gambar dia. Dia post 10 gambar raya. Aku tak boleh ni, kena post sebelah. Contoh. Lepas tu tengok kawan ni, oh ni ada 100 like. Aku pandai korek 200 like. Jadi maknanya kita nak banding dengan orang pada tempat yang tidak perlu dibandingkan. Dan itulah antara sebab berapa banyak jadi masalah pada hari ini dengan penggunaan internet dan social media. Jadi solusi dia kan? Solusi dia kita banding dengan diri kita sendiri. Ambo banding dengan diri ambo, tua-tua banding dengan diri tua-tua sendiri. Jadi sebenarnya kita berlawan dengan siapa? Kita berlawan dengan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka insya-Allah dengan tu kita jadi orang yang istiqamah dan juga lebih baik lepas daripada Ramadan. Dan tu juga mudah-mudahan menjadi tanda Allah Ta'ala terima amalan kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik. Jadi kalau bertanya tua-tua lah, lepas pada Ramadan, bulan Syawal ni, gapo dia biasa benda yang kita buat untuk menyambung kesinambungan Ramadan kita? Kita puasa ni. Laju jawabnya. Maknanya alhamdulillah, mudah-mudahan tu menunjukkan kepala kita belakang dah tu. Masjid ni buat raya ni juga ke lepas dah? Kamu terlepas? Tak buat lagi raya ni lepas daripada puasa ni. Sampai setengah tempat tu katanya lah, ada lesok khabar tu, raya ni lebih meriah lagi daripada raya Idul Fitri. Maka kita kata tak salah untuk meraihkan raya ni tu, tapi janganlah siapa dia semeriah ataupun lebih meriah lagi daripada Idul Fitri. Sebab apa? Sebab Idul Fitri tu hak memang sunnah, hak memang Tuhan suruh raidah Idul Fitri. Hak raya ni kita buat untuk meraihkan kita puasa. Tidak menjadi kesalahan, tapi jangan sampai dia jadi satu pengkhususan ataupun jadi sama meriah ataupun lebih meriah lagi daripada raya. Siapa orang tukar mana seraya ni, bahaya dibimbangi menimbulkan fitnah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam sebuah hadis, man shama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana siyamid dahri. Maknanya siapa hak puasa bulan Ramadan kemudian puasa ni hari ataupun puasa ni daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa selama setahun. Biasa soalan hak timbul semua, boleh ke tak puasa gati gabung dengan puasa ni? Tak. Nak tahu tu bi. Maknanya skema jawab apa tu bi nak tahu. Tapi salah semua. Kata dia tu bi semua nak tahu tu sebab salah. Jadi boleh ke tak gabung puasa ni dengan puasa gati? Boleh ke boleh? Boleh gabung. Ada jawab dia. Tadi soalan ada jawab dia. Boleh gabung puasa gati dengan puasa ni. Cuma lebih afdal tidak digabungkan. Tersam salah. Habislah gitu. Maknanya hak mana nak gabung. Hak mana tak saya gabung, maka tak gabung. Hak tu lebih afdal. Dan
peringatan sini, katakanlah hak dulu-dulu, ni cerita hak dulu-dulu. Kita ada tinggal puasa. Tak, zaman huha-huha dulu ada tinggal puasa. Bila tinggal puasa tu teringat nak qada. Lakah tahun. Bila lakah tahun, kita kena qada. Tapi qada dengan tambah membayar fidyah. Maka hak tu kalau hak lepas tu kena bayar fidyah lah. Fidyah 1 cupak 1 hari yang ditinggalkan. 1 cupak 1 hari yang ditinggalkan. Makanan asasi setempat kita makan. Baik. Jadi tu tip untuk kita istiqamah lepas daripada Ramadan. Maknanya kita puasa ni dan kita ambil amalan-amalan kita bulan Ramadan tu untuk kita sambung buat dalam bulan Syawal, insya-Allah. Baik. Jadi yang membuka kepada soalan dan perbincangan. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan dan perbincangan, insya-Allah. Jadi pada malam ni mustuh sikit benda-benda yang kita boleh buat. Mustuh ni semua benda yang kita boleh beramal ataupun kita boleh buat makan. Tak pergi benda-benda yang mendalam ataupun benda-benda yang perbahasa tinggi ke tak. Yang pertama sekali, solat fardu berjemaah. Yang kedua, rapatkan saf. Yang ketiga, saleh lepas daripada semaya ataupun sebelum semaya. Tapi jangan lupa basuh tangan. Itu penting tu basuh tangan. Tak basah-basah buat jadi kluster lunde. Siapa dia ajar tu? Tuhan adalah doktor mengajar tu. Suruh saleh. Saleh tak masalah tapi basuh tangan. Dan kemudian kita maintain kita punya momentum hak kita buat dalam bulan Ramadan hari tu. Baca Qurannya, solat tahajud dan juga puasa ni sebagai permulaan untuk kita sambung kesinambungan Ramadan. Nah. Jadi ada soalan, ada perbincangan yang membuka. Jadi learning ni baru teringat tengah berlangsung Ijtima' Ulama' Dunia di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur betul lah. Di Putrajaya, maaf. Ijtima' Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin. Maknanya Ijtima' Ulama' Dunia tengah berlangsung dah ni. Dan mungkin setengah orang tak tahu. Tak apalah tak tahu, tidak akan dosa tak tahu. Tapi sebenarnya benda tu kita boleh tengok dari segi pemikiran kita lah. Mungkin bukan sini, tapi dari segi masyarakat. Katakanlah ada konsert lah, contoh konsert Justin Bieber ataupun ada artis-artis daripada luar negara hak mari. Amba rasa tahu belaka Malaysia contohnya, tapi nak ayatnya tahu belaka. Tapi lain ini tengah berlangsung Ijtima' Ulama' Dunia. Kalau mau tanya berapa orang sini hak tahu, lain ini tengah berlangsung Ijtima' Ulama' Dunia. Maksudnya ada hak tahu dan mungkin ada hak tak tahu juga. Maksudnya mungkin tu boleh menambahkan kesedaran kepada kita lah. Maknanya tidak salah untuk kita tahu benda-benda hak berlaku, tetapi kalau ada benda-benda hak berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan ummatul muslimin, lagi bagus kalau kita tahu. Dan maknanya tu hak tengah berlangsung kali lah, iaitu Ijtima' Ulama' Muslimin. Dan mungkin kalau ada ustaz-ustaz hak mari minggu depan, dan mungkin juga ada ustaz hak mengajar masjid ni hak pergi, boleh tanya lah apa dia input ataupun apa dia output daripada ijtima' berkenaan. Sebab sebaiknya bila mana jumpa ulama-ulama dunia ni mesti ada benda untuk dikeluarkan, untuk menjadi kita kata pedoman lah, ataupun amalan kepada orang Islam secara keseluruhannya, insya-Allah. Jadi adakah sebagai soalan ataupun perbincangan yang membuka? Ya.
Baik, soalan yang ditanya, apa setengah orang tu lepas puasa jadi tak sihat? Sepatutnya lepas puasa jadi kau sihat. Gitu dia. Ringkas soalan. Maka jawapan pendeknya, mungkin dia puasa cara tak betul. Maksudnya kan, contohnya dia puasa tapi tak sahur, ataupun sahur pukul 12 sebelum tidur. Lepas sahur tu pakai tidur lalu. Sahur pula dengan con ni, contohnya. Lepas tu buka puasa nasi arak. Lepas tu terawih peher pula ayam golek. Lepas tu sahur dengan Maggi pukul 12, lepas tu tidur. Contohnya. Itu contoh puasa tapi tidak menjadi kehasihat. Sebab apa tu? Sebab dia bukan masalah dengan puasa, tapi masalah dengan cara puasa. Amo tak ingat amo aja sebut sini ke tak berkenaan dengan puasa. Tapi puasa ni merupakan satu benda yang cukup hebat dan cukup unik. Kalau di negara orang putih, terutamanya di negara Eropah dan juga Amerika, puasa ni dia panggil sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting ni maknanya dia puasa sementara, lepas tu dia makan, lepas tu puasa balik, lepas tu makan. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menyihatkan badan. Dari segi mana? Dari banyak sudut. Meningkatkan imuniti badan, tak silap apa. Dan dia boleh menurunkan berat badan. Untuk orang nak sekali ya. Nak menurunkan berat badan. Untuk orang yang berat badan banyak lah, sepambo ni tak sih ya. Tak, supaya orang yang berat badan banyak tu nak turun berat badan. Ataupun orang yang kecil manis baca 20 sokmo. Memang sokmo 20. Jaga-jaga 19. Kena turun jadi 10. Jadi untuk dia tu nak sangat pada puasa. Jadi puasa ni menyihatkan badan. Jadi sampai di negara barat, demo ni ada buat kursus bayar untuk ajar cara puasa. Naknya demo tu ajar bayar cara puasa. Sebab apa? Sebab nak jadi sihat. Kita ni bukan sekadar beri puasa, boleh pahala pula puasa. Nak kata hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita untuk puasa. Tapi poin dia cara puasa. Jadi bagaimana cara puasa? Amos sebut sekali lalu. Yang pertama sekali kena sahur. Sahur bila? Sahur dekat-dekat dengan nak subuh. Tak silap amo daripada hadis, sahur tu biar cukup kadar ayat Quran 50 ayat Quran sebelum masuk waktu fajar sadiq, yakni kira-kira setengah jam, sejam hingga setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Katakanlah subuh pukul 6, kita sahur pukul 5 ataupun sahur pukul 5.30 contohnya. Contoh kalau kita ni makan hanju tu, memang makan semulut makan kena pukul 5 buat pukul 5.30 agak semulut ada contoh ada. Tapi kena sahur dekat-dekat dengan nak subuh. Dan sahur tu sahur makanan berat lagi sihat. Contoh kita kata kita makan berat dah Maggi 3 buku. Dah Maggi apa tu, Maggi Korea tu. Astagfirullah, nama apa Maggi Korea tu? Ramen. Baru beli hari tu ada makan ramen. Tu tak apa nak jadi tu. Sekali-sekala boleh dah, sekali-sekala. Tapi hak banyak kalanya makan makanan sihat, roti ke ataupun nasi contohnya. Makanan kita lah ni makruf nasi. Tu yang pertama. Mana sahur dengan makanan sihat lagi berat. Lepas tu buka puasa kita buka on time. Sebab tu Nabi sebut umatku akan berada dalam keberkatan selagi mana dia menyegerakan waktu berbuka. Bila mana buka pukul 7 minit tu on the dot kata orang. Maknanya buka lalu masa tu. Buka dengan makanan berat. Tapi hak moleknya makan kurma lah. Tu sunnah Nabi. Makan kurma 3 biji, solat, minum air, solat, pas solat makan makanan berat. Biryani ke, arak ke, kambing ke. Contohnya trend lah ni dia pesing bakar kambing sekor. Lepas tu nampak ngetukuk-tukuk kambing gitu. Makan lah sekali-sekala, jangan nak hari. Nak lari jadi lain pula. Tapi makan dengan makanan yang berat masa buka. Hak tu je hak berat. Lepas daripada tarawih, orang kita panggil ke apa? Tarawih ada hak dah belakang tu. Lepas tu kita moreh. Ada moreh pula lepas pada tu. Moreh lah nak moreh. Tapi moreh tu makan-makan ni hak ringan-ringan je. Situ ramah silap tak? Rasa pun kita silap juga. Kita lah buat kan. Tapi hak tu cara hak sebaiknya gitu. Bila mana moreh tu rengi dah. Rengi ni contohnya buah, sayur, kacang. Benda-benda sihat lah gitu. Jangan cekedih yang juga. Tapi tak jadi yang cekedih. Maknanya benda-benda hak ringan-ringan. Kalau kita buat lagu tu insya-Allah sihat.
Maknanya makan berat sahur, berat buka on time, lepas tu moreh makan hak ringan-ringan. InsyaAllah puasa kita tu puasa hak berkualiti. Tu dari segi kesihatan, tak masuk rohani lagi. Rohani ke hak berkualiti insyaAllah. Sebab bila mana makanan kita ni sederhana, otak kita akan jadi tajam automatik. Bila otak kita tajam, mudah khusyuk, mudah menghafal Quran, mudah ingat ustaz ayat, mudah nak beramal. Jadi mudah nak ke. Sebab tu kalau kita tengok kitab Jawi, kitab penawar bagi hati, ada ngajar sini ke? Ke kota banyak kali dah. Atau buka lagi. Penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bukan Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Mandili daripada Indo rahimahullah. Dia bahagi kitab tu kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali berkenaan dengan anggota yang 7. Yang kedua berkenaan dengan hati, qalb. Yang ketiga berkenaan dengan sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Jadi bila dia bicara sifat mazmumah, iaitu sifat hak terkeji, sifat hak nombor 2, tak silap hamba. Syekh Abdul Qadir sebut nombor 2, loba pada makan. Mana sebelum kecek pasal riak, ujuk, takabur, deki, denda belakang tu, awal-awal lagi tuan kita sebut loba pada makan. Kau mula-mula, maknanya awal lagi loba pada makan. Mana loba pada makan ni boleh buat jadi nyakit-nyakit lain pula. Jadi berarti kalau kita puasa molek, insya-Allah jasmani terjaga, rohani kita pun sihat juga. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan atau perbincangan lain? Amal ni bila tak bawa kitab dia jadi tak nampak sangat. Bila orang tanya dia baru terbukuk nampak benda nak royak. Jadi ada lagi tak soalan atau perbincangan lain? Fadhal. Tak ada dah. Tadi pakak mula-mula gengalah. InsyaAllah. Baik, jadi tak ada. Secara kesimpulannya, hari ini kita berada pada bulan Syawal. Jadi kalau boleh Syawal kita ni sebagai satu peningkatan. Sebab tu Syawal ni kata sebagai ulama dia bermaksud peningkatan. Biar dia menjadi peningkatan kita lepas daripada Ramadan. Dan menjadi bukti kita nak istiqamah lepas daripada Ramadan. Kata kaedah fiqh, fima la yadrak la yatraku kulluh, la yatraku kulluh la yatraku julluh. Maknanya hak kita tak mampu belaka jangan tinggal belaka. Katakanlah hari tu kita banyak baca Quran, nak maintain hari tu tak mampu, tapi jangan tinggal belaka, baca sikit. Hari tu kita banyak sembahyang sunat, tak mampu nak ulang balik, jangan tinggal belaka, buat seminggu sekali contohnya. Hari tu kita banyak puasa, sebulan puasa, tak boleh nak puasa sebulan, tak gerak, tapi tak boleh pun selain pada Ramadan. Maka kita jangan tinggal belaka, buatlah 2 hari seminggu ataupun sehari seminggu contohnya, sebagai bukti kita komited untuk istiqamah selepas daripada Ramadan insya-Allah. Jadi segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan musnah ke kelemahan dirimu sendiri. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.